Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Pengarah JCOM in Waiting, Lokman Nur Adam, berkata, tidak menasabah yang Hishamuddin Hussein akan dibawa balik masuk UMNO ataupun pergantungan dia akan ditarik balik dan dia akan mengambil alih sebagai Presiden UMNO baru dari Ahmad Zahid Hamidi yang menghadapi masalah kesihatan. Mereka kata, kalau ikut perlembagaan macam ni lah, macam tu lah. Apa sebab cerita pasal mengikut perlembagaan? UMNO ni ikut perlembagaan sangat ke? Dulu Tajuddin Rahman, pasal salah kena gantung. Pergantungan dia ditarik balik. Lokman Nur Adam pun kena gantung. Pergantungan dia juga ditarik balik. Untuk menarik balik penggantungan, no problem. Dan penggantungan mereka, misalnya Hishamuddin, termasuk pemecatan beberapa ahli ataupun pemimpin UMNO, tak ikut perlembagaan pun. Yang menggantung mereka, yang memecat mereka ialah Presiden. Dan alasan dia ataupun kesalahan mereka ialah menentang Presiden. Kerana menentang Presiden, mereka dipecat atau digantung. Tak ada pun lembaga disiplin membuat sesuatu siasatan atau mengadakan inquiry terlebih dahulu. Dan selepas membuat inquiry, selepas mendengar hujah-hujah atau melihat dia punya evidence atau bukti, ataupun menimbangkan adakah menentang Presiden ni boleh dianggap sebagai kesalahan yang boleh menyebabkan seseorang ahli tu digantung ke, dipecat ke. Dia punya prosedur tak ikut. Dia tidak menjalankan siasatan ataupun inquiry yang mengikut kehendak perlembagaan sebelum bertindak menggantung atau memecat pemimpin atau ahli UMNO tersebut. Kerana tak setuju dengan Presiden, buang, gantung. Itu sudah melanggar perlembagaan. So, bila nak bertindak terhadap mereka, nak buang mereka, nak pecat mereka, tak kisah perlembagaan. Sekarang pula kena ikut perlembagaan. In the first place, dia orang punya pemecatan ataupun pergantungan melanggar perlembagaan. Anyway, so kira apa sangat. So dia orang ni berdiri di belakang kononnya ikut perlembagaan. Padahal selama ni tak pernah pun kisah pasal perlembagaan. Kalau ikut sangat perlembagaan ni, Hishamuddin tak boleh pergantungan dia tak boleh dibatalkan, tak boleh ditarik balik kerana perlembagaan dan sebagainya. Kalau ikut perlembagaan, sepatutnya mereka adakan pertandingan untuk nombor 1 dan nombor 2. Sepatutnya pemilihan perlu diadakan. Ini pemilihan diadakan tapi pertandingan untuk nombor 1, nombor 2 tidak dibenah. Itu langgar perlembagaan. And also dia orang duk postpone berapa kali sampai kena minta kelulusan dari ROS, Registrar of Societies, untuk menangguh pemilihan parti. Sepatutnya dia kena ada pemilihan parti sekarang. Kalau ikut perlembagaan lah. Dia got to have. Dia punya pemilihan parti dan nombor 1 dan nombor 2 perlu dibuka untuk ditanding. Tak ada pula. Ini melanggar perlembagaan. So isu perlembagaan tak payah timbul lah. Yang Hishamuddin ni dah digantung, orang ni dah dipecat, dan kalau ikut perlembagaan bla bla bla, itu semua nonsense, itu alasan. Tapi yang penting ni kesihatan Zahid. Ahmad Zahid Hamidi ni dapat stage 4 prostate cancer. Dan dia punya keadaan ni, the situation touch and go, 50-50. So sebelum Zahid ni collapse dan mati, lebih baik dia sort out pucuk pimpinan UMNO terlebih dahulu. They have to have a proper succession. Sekarang ni siapa akan ganti? Dan mereka kata, kalau ikut perlembagaan, kelaziman, tradisi, sepatutnya Tok Mat. Tapi Zahid tak mau Tok Mat. Excuse me.
Zaid ni nak matikan Tok Mat. So siapa nak ambil alih? And this is the problem. Maknanya Zaid ni tak mau orang ni, tak mau orang tu. Whereas sepatutnya, ini bukan Zaid punya penentuan. Ini sepatut ahli yang menentukan. Siapa jadi presiden, timbalan presiden, the top 5 lah. Tapi itu dia tak mau buat. Now, anak Zaid kata dia sihat, everything okay, minor operation. Mana minor operation? Prostate, cancer stage 4, it's not minor. Dan dia punya surgery, first step. Lepas surgery, they have to make sure benda tu tak spread. Dia kena ada either chemo or radiotherapy untuk menentukan yang kanser ni tidak merebak dan tidak masuk ke dalam tulang dan sebagainya. Because if the cancer is already in the bones, it can spread to the brain. Dan kalau doktor beri 6 bulan maksimum, kadang-kadang sebulan, 2 bulan dah mati tau. Tak tunggu 6 bulan. Saya, ramai kawan saya, keluarga saya, yang doktor bagi 5 tahun. Kalau dalam 5 tahun you masih hidup, then chances are you will stay alive for some time. So dia bagi 6 bulan. Kalau you masih hidup 6 bulan, dia akan bagi 5 tahun. You go for treatment, you go for medical dan kalau lepas 5 tahun, you masih hidup, maknanya chances are you akan not get cancer again lah. Kalau tidak, kadang-kadang dalam 5 tahun tu cancer tu balik tau, comes back. Ataupun 6 bulan selepas surgery yang Zaid Hamidi menjalani baru 2 hari baru ni, lepas surgery you still got to go to for radiotherapy atau chemo untuk menentukan yang the cancer is not spreading. Yang you remove tu satu cerita, whether benda ni sudah spread ke, bones ke, even to your brain and all that. So nak katakan yang 100% guarantee Zaid ni is okay? No. At this stage 50-50. Dalam 6 bulan ni mereka boleh tahu whether 50-50 tu has gone improve ataupun has gone worse. And kerajaan perlu beritahu yang benar. They have to tell the truth. Dulu masa arwah Tun Razak, masa tu ramai orang belum lahir lagi. Tun Razak was in Harley Street in London, menjalani treatment. And dia orang tak bagi tahu rakyat Malaysia that actually Tun Razak was dying. Tapi dia sorok benda ni. Tahu-tahu Tun Razak meninggal. Macam ni, tak ada angin, tak ada ribut, Tun Razak meninggal. No, bukan tak ada angin, tak ada ribut. Memang he's dying already. Tapi dia sorok. And the case Kak Andun, First Lady, masa Tun Abdullah Badawi, Perdana Menteri. Dia pergi Amerika. Dia orang buat pengumuman, saya baru melawat Andun and she's fine. She's very happy, active. Tengok-tengok tak berapa lama lepas tu mati. Rupanya masa dia umum, everything okay lah, inilah, she's improving and she's very happy. Rupanya she's dying masa tu. Tak berapa hari kemudian selepas pengumuman okay, tengok-tengok dia dah mati. So I think this thing, and then tengok kes Muhyiddin. Kecoh. Orang Pakatan, orang Barisan, UMNO, kecoh. And then even Sarawak Report ni, Claire Rucastle Brown ni tulis rencana. Dia kata Muhyiddin is dying. Muhyiddin ni sedang mati sebab kanser dia. Dia kena pergi Singapore. Doktor Singapore kata tak ada harapan, no hope. Dia kena balik sebab nothing. Doktor Singapore tak boleh buat apa-apa. Muhyiddin disuruh balik and just prepare to die. Tapi dah sampai hari ni still okay. So bila mari pembangkang, bila mari orang misalnya Muhyiddin Yassin, dia orang buat cerita kata Muhyiddin ni akan mati. Doktor Singapore sudah cuci tangan. The Singapore doctor lost hope. Muhyiddin cannot survive. Muhyiddin is dying. Macam-macam cerita.
Tapi bila kes ni Ahmad Zaid Hamidi, anak dia kata papa is doing very well, Lokman Nur Adam, ketua pengarah JCOM in waiting, kata ni dia sehat, dia rehat di rumah, fitnah. No, tell the truth. Cerita benar. Bagi tahu rakyat Malaysia what's happening. Zaid ni, is he okay or not okay? Ataupun 50-50 macam yang kita dengar ni, 50-50. Dalam 6 bulan baru kita boleh tahu whether Zaid ni akan survive atau akan mati. They have to tell the truth and prepare the country. Sebab dia ni Deputy Prime Minister. Deputy Prime Minister boleh dianggap sebagai Prime Minister in waiting. Sekiralah Anwar ni duk terbang sini, terbang situ, terbang merata dunia. Katalah kapal terbang tu jatuh. Which happens, ya. Hari tu ingat tak masa Anwar Ibrahim timbalan Perdana Menteri? Helikopter dia crash tau. Nasib baik. Semasa tu dia terbang pergi ke Penang. Lepas tu dia beritahu helikopter, tak apa, you balik dulu KL. Bila I nak balik, I contact you, you come back. Helikopter tu terbang balik, crash. Dan of course lah pilot tu mati apa semua. So sepatutnya helikopter tu tunggu untuk Anwar. Dan Anwar naik helikopter balik. Tapi Anwar kata, you go back first. Bila I selesai, you mari balik. Dan yang balik dulu tu, go back first tu yang dia crash. Sepatutnya Anwar dalam helikopter. Tapi kebetulan, Tuhan beri dia panjang umur. So what happened? Anwar ni naik helikopter sini situ macam masa dia DPM dulu. Dan helikopter tu crash. Kali ni kebetulan he's on board the helicopter. So Zaid has to become the new Prime Minister. Ikut kelazimannya lah DPM sepatutnya. Kalau ikut convention. Tapi dah Perdana Menteri crash helikopter. Timbalan Perdana Menteri tunggu nak mati. Kecoh deh Malaysia ni. So there must be a proper announcement. Janganlah biar rakyat ni, terutama sekali pelabur-pelabur asing. Kalau diorang ni duduk worried ni, maknanya something bad is about to happen, pelabur lari tahu, stock market turun, ringgit jatuh, all this can effect. Dah lah kita ni, rakyat Malaysia ni menderita. Malaysia ni dalam keadaan ekonomi teruk. With all this punya rumours dan cerita-cerita yang tak dikonfirm, it's no good for the country. So tell the truth. Bagi tahu cerita benar. Jangan bohong. Zaid Hamidi ni, how serious is he? Has the doctor guaranteed 100% dia survive? Or has the doctor said 50-50? Or has the doctor told the family, you boleh siap kain putih lah. Nampaknya Zaid ni tak akan survive. What's the situation? Cerita kepada kita. Tolonglah, maknanya banyak disorok dari rakyat, banyak pembohongan dari Tun Razak dulu, all the way till now. Kes di mana wakil rakyat ataupun pemimpin politik ni di dalam keadaan tenat, dia orang tak cerita sebenar. Even yang kena stroke tu pun, dia kata he's okay, he's doing fine. Sehari dua kemudian, sudah arwah. So this cannot go on. Kerajaan Malaysia ni banyak sangat membohong rakyat. For once lah. At least for once, bagi tahulah. Zaid ni, is dying or is he okay? Oleh kerana, kalau berlaku sesuatu terhadap Zaid, maknanya UMNO kena lantik presiden baru. Suka tak suka. And presiden baru ni mungkin tidak sebulu dengan Zaid. Who is going to be the new president of UMNO? Ismail Sabri Yaakob. Hishamuddin Hussein. Ataupun Tok Mat. Who's the new president? I rasa Presiden UMNO baru will not be Lokman Adam for sure. Even sebodoh-bodoh UMNO sekalipun, dia orang tidak akan lantik Lokman sebagai Presiden UMNO baru. So who's the new President of UMNO? Kita nak tahu. Sebab keputusan yang akan diambil oleh Presiden UMNO baru is whether barisan duduk dalam kerajaan atau barisan keluar kerajaan, join balik, PAS dengan bersatu and form back Muafakat Nasional ataupun UMNO duduk dalam Perikatan Nasional, dan ini akan menyebabkan kerajaan jatuh.
Sabah Sarawak pun akan bertindak. That means Pakatan Harapan is finished. Anwar Ibrahim habis. Gone. Dan ini akan menjejaskan the confidence of the foreign investors on the country. Kita sekarang ni kena bagi persepsi positif kepada foreign investors, pelabur asing. Sekarang pelabur asing kalau banyak soalan tanpa jawapan, pelabur asing akan tarik duit dia keluar dari Malaysia. Itu akan menjejaskan ekonomi Malaysia. So you have to answer the questions, not leave the foreign investors wondering apa yang sedang berlaku. And so kenalah maknanya kerajaan bercerita benar. Sebab isu dia bukan ke Zaid Hamidi hidup mati. I tak kisah hidup mati ini. Ini kerja Tuhan, bukan kerja saya. Tapi apa berlaku kepada Zaid Hamidi akan efek kerajaan dan akan efek masa depan negara. Very important. It's not about Zaid. It's about 33 million rakyat Malaysia. So that's why it's important for the truth to be told. Assalamualaikum. Salam sejahtera.